اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Syukur Alhamdulillah, bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah mengguna pakar kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat, setiap jam 6 petang kita akan sama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiar langsung di Facebook Manis FM, dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain, dan anda juga boleh kemukakan soalan yang berkaitan dengan pembicaraan, dan anda juga boleh dengar melalui My TV saluran 726 dan secara online di aplikasi Sweet Plus. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insyaAllah untuk minggu ini program Talaki Safinatun Najah akan menyambung pembicaraan fardu ataupun rukun wudu yang ke-6, yang mana kira-kira ini sudah masuk kepada minggu yang ketiga lah. Sudah masuk pada minggu yang ketiga pembicaraan fardu ataupun rukun wudu yang ke-6. Kemudian minggu lepas ada yang mengikuti live FB mengemukakan cadangan berkaitan dengan soalan-soalan yang dikemukakan melalui live FB Manis FM. Ada yang mencadangkan supaya soalan-soalan tu dikumpul terlebih dahulu. Kemudian dia kata sediakan slot khas untuk menjawab soalan tersebut. Jadi beginilah berkaitan dengan soalan. Kalau soalan tu berkaitan dengan sedang pembicaraan, saya akan jawab segera. Kalau soalan tu dia tidak berkait dengan pembicaraan, saya akan jawab di penghujung. Di penghujung program slot kita ni. Kalau tak sempat jawab pun, kalau tambahan, kalau soalan-soalan yang sangat penting lah, soalan-soalan yang banyak banyak orang yang biasa bertanya soalan tersebut, insya-Allah lah saya akan jawab di slot akan datang, begitulah. Tapi lebih fokus kepada soalan-soalan yang berkaitan. Lebih fokus soalan yang berkaitan, sebab soalan ni perlu kepada jawapan yang kena perinci. Kalau soalan tu soalan yang tidak berkaitan dengan pembicaraan, sebab kalau soalan dikemukakan yang tidak berkaitan lah, kalau jawabnya terlampau ringkas, bukan setakat terkadang tidak dapat memahami jawapan, yang lebih bimbang laginya difahami jawapan yang tidak bertepatan lah. Itu sangat dibimbangi. Jadi fokus pada soalan yang berkaitan dengan tajuk pembicaraan. Bila ada soalan yang lain tu, insyaAllah saya tengoklah macam mana. Contoh minggu lepas ada soalan yang tidak berkaitan, tapi saya ada jawab minggu lepas. Tapi jawapan tu saya sendiri pun berasa macam tak lengkap lah. Ada soalan minggu lepas, nak tanya anak kencing atas tilam yang tebal, macam mana cara nak membersihkan dengan cara yang betul. Ini berkaitan dengan
najis dan cara menyucikan najis. Jadi kalau anak kencing atas tilam yang tebal ni, ini masalah yang berlaku. Ada anak yang kecil ke ataupun anak yang selalu kencing malam ke, memang soalan ni timbul. Tapi saya dah jawab dah minggu lepas, tapi saya sendiri pun rasa seperti tak sempurnalah jawapan. Jadi mungkinlah di penghujung nanti untuk hari ini saya akan sentuh sedikitlah soalan hak minggu lepas, hak berkaitan dengan anak kencing atas tilam yang tebal. Macam mana cara betul untuk menyucikan. Itu contoh soalan yang tidak berkaitan, tapi saya bagi jawapan juga. Cuma begitulah. Kalau jawapan tu tak berapa nak lengkap, saya pun sendiri pun rasa macam tak sempurna. Saya akan sambung balik. Cuma untuk permulaan ni, fokus terlebih dahulu kepada pembicaraan kitab. Jadi tajuk sekarang adalah fardu ataupun rukun wudu yang ke-6. Kalaulah sidang pendengar menggunakan pakar kitab Idaman Penuntut, hak edisi Jawinya, muka surat 4 bahagian kedua daripada atas. Ini sudah masuk minggu yang ketiga. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. As-sadisu at-tartibu. Terjemahan di bawah. Bermula yang ke-6. Yang ke-6 daripada 6 fardu wudu itu tertib. Tertib bersusun, membasuh muka serta berniat, kemudian membasuh tangan sampai ke siku, kemudian menyapu kepala, kemudian membasuh kaki hingga kepada dua mata kaki. Itu dipanggil tertib. Ini fardu wudu yang ke-6 dalam mazhab Syafi'i kita. Yang mana tertib ni menjadi fardu wudu dalam mazhab Syafi'i sama dengan mazhab Hambali. Dalam mazhab Maliki Hanafi, tertib hanyalah sunnatun muakkadah, sunat kuat tuntut. Mereka tidak mewajibkan tertib ketika berwudu. Itu mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Kemudian saya sekalikan pula minggu lepasnya, satu lagi dipanggil mualat. Mualat ni sambung menyambung. Sekira-kira belum lagi kering anggota sebelum, sudah sambung anggota selepas. Maknanya kalau dia hanya berhenti sekejap sahaja, contohnya dia membasuh muka, kemudian anak menangis, dia keluarlah sekejap ke anak dia tu, kemudian dia masuk balik tempat berwuduk. Air wuduk di muka contohnya belum lagi kering, dia pun sambung basuh tangan sampai ke siku, maknanya belum lagi putus mualat. Mualat sunat dalam mazhab Syafi'i kita. Kemudian kalaulah dia pergi, lepas basuh muka tadi, dia pergi segera ke anak dia yang sedang menangis, lamalah nak layan ke dia tu. Nakwi dia tidur semula ke, dia menangis tu kerana terkejut daripada tidur dia ke. Jadi lama duduk layan kepada anak yang menangis tu. Anak tu duduk atas buah lah kita kata. Buah tu kalau Terengganu dia panggil nyuk buah. Hayung buah lah. Hayung buah lah kalau betul perkataan dia rasanya. Kalau orang Terengganu sebut nyuk. Nyuk kat budak tu. Nyuk. Orang luar faham kedak dah tahulah. Nyuk. Nyuk buah. Maknanya apa tu? Hayung buah. Apa dia sebut macam mana? Kalau dah ada orang nak tolong FB, tolonglah. Jadi lepas dia nyuk buah tu, tidurlah budak. Kering dah air muka dia nya, air wuduk dia kering dah. Dah lama duduk layan kanak. Dia masuk bilik tempat berwuduk, masih lagi boleh nak sambung basuh tangan sampai ke siku. Dah putu mualat kan? Putu mualat tak ada satu perkara sunat. Tapi seeloknya kembali berwuduk daripada awal. Sebab
mazhab Hambali, mazhab Maliki, mualat tu wajib, dan juga pandangan Imam Syafi'i, qaul qadim, mualat wajib. Pandangan dalam mazhab Syafi'i, pandangan Imam Syafi'i sendiri, qaul qadim, pandangan Imam Syafi'i yang lama, yang difatwa di Iraq, di Baghdad, kau jadi tu di Mesir. Jadi kau qadim bagi Imam Syafi'i sendiri, sebagaimana mazhab Hambali Maliki, mualak tu jatuh hukum wajib. Jadi kalaulah muka tu kering sangat-sangat dah, maka seeloknya bukan disunatkan untuk keluar dari khilaf ulama, mula wuduk daripada awal semula. Tersambung tadilah. Tapi kalau nak sambung je lah. Sebab pandangan Imam Syafi'i kaul jadid, pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, mualat ketika berwuduk hukumnya adalah sunat, bukan menjadi wajib, bukan menjadi rukun ketika berwuduk. Tapi kalau kata nak elok, ambil wuduk daripada awal semula. Jadi tertib satu saya sekalikan dengan mualat. Sebab tertib mualat ni seolah-olah satu pasangan ni. Tertib, lepas tu mualat. Tertib, mualat. Lepas tu saya sebut dah terdahulunya, saya akan pergi kepada pembicaraan yang lain. Dan bukan minggu lepas, minggu yang sebelum minggu lepas. Bukan minggu lepas, minggu yang sebelum minggu lepas. Dipanggil apa gitu? Minggu lepas, minggu yang sebelum, saya ada tanya soalan uji minda. Ketika berwuduk, mualat, tertib, wajib, mualat, sunat. Ketika mandi wajib, tertib, mualat, apa hukum? Wajib ke sunat? Ada dah 1-2 jawapan. Ada yang jawab, mandi wajib, tertib, mualat, tak ada dia kata. Dua-dua tak ada. Ada yang jawab gitu. Tapi tak apalah, saya akan jawab lah. Tapi kalau ada orang nak jawab lah. Ketika mandi wajib, ketika berwuduk, tertib, wajib, mualat, sunat. Ketika mandi wajib, tertib dan mualat, wajib ataupun sunat. Minggu lepas saya bicara berkaitan dengan orang yang terjun dalam sungai. Dia menyelam, dia pun niat saja aku mengambil wuduk kerana Allah, tetapi masa dia berniat tu, dia menyelam sudah lama. Nafas dia nak habis dah. Barulah dapat niat wuduk saja aku menwuduk kerana Allah, baru dapat. Tapi dia nafas dia nak habis dah. Dia dapat je niat sesaat. Satu masa yang sekejap. Satu saat je lepas dapat niat, dia terus bangkit daripada air. Sebab nafas dia habis dah. Dia selam tu lama. Tapi mula-mula selam tu niat wuduk tak mari ke mana. Jadi last dah. Barulah dapat niat wuduk ketika nafas dia nak habis dah. Dapat je niat wuduk sesaat sahaja, dia terus bangkit daripada air. Maka sudah terhasil rukun tertib dan masa yang 1 saat tu. Jadi sudah dapat rukun tertib dalam 1 saat. Walaupun kalau nafas tu masih lagi panjang, disunatkan selepas daripada dapat niat wuduk, kita diamlah 2-3 saat dalam air, barulah kita bangkit daripada air tu. Kalau kita ada nafas lagi lah, disunatkan seumpama tu. Kita selam dalam air, sungai contohnya, niat saja aku mengambil wuduk kerana Allah, dapat niat, tunggulah 2-3-4 saat, barulah ni keluar daripada air. Sebab untuk memelihara pandangan dalam mazhab Hambali, pandangan Imam Rafi'i, pandangan dalam mazhab Syafi'i, wajib dia kena diam dalam air tu sekadar tertib. Kalau tertib macam mana? Dapat niat, sekadar muka, tangan, kepala, kaki, kadang gitu, barulah keluar daripada air. Itu pandangan mazhab Hambali dan juga pandangan Imam Rafi'i, pandangan dalam mazhab Syafi'i kita, walaupun itu pandangan daif. Jadi kalau lepas dapat niat, selepas menyelam, kalau nafas masih lagi ada, maka diam dalam air itu sekejap lah. Sekadar dapat tertib lah, kita kata, dalam 3-4 saat. Itu seeloknya seumpama tu yang saya bicara melepas.
dia menyelam dalam air, kemudian dia niat mengambil wuduk. Sebenarnya saya nak balik semula kepada tertib dan mualak. Jika berwuduk, tertib adalah fardu wuduk yang ke-6, mualak ketika berwuduk adalah sunat. Nantilah sidang pendengar masuk bicara bab tayamum. Nanti masuk bicara bab tayamum. Walaupun dalam kitab ni pun tak panjang bicara bab tayamum, saya akan memperincikan pembicaraan mereka yang berwuduk serta bertayamum. Saya akan memperincikan berkaitan dengan permasalahan yang banyak berlaku adalah berwuduk serta bertayamum. Sebab bertayamum sahaja ni jarang berlaku di tempat kita. Bertayamum saja tanpa berwuduk, yang pertama memang ketiadaan air untuk berwuduk, maka terus kepada bertayamum. Yang pertama, di tempat kita tak berlakulah ketiadaan air untuk berwuduk. Yang kedua, air banyak tapi anggota tubuhnya langsung tak boleh kena air. Demam sangat-sangat ke macam Allahu'alam lah, tak boleh kena air langsung. Kalau lah kata sejuk air, sekarang ni boleh panaskan air, pun jarang berlaku juga. Yang banyak berlaku sidang pendengar, air ada sangat-sangat, wajib berwuduk macam biasa, tiba-tiba dia anggota wuduk, muka, tangan, kepala tak apalah, kaki. Kepala ni sebab dia bukan sekalian. Muka basuh sekalian, tangan basuh sekalian sampai ke 2 siku, kaki basuh sekalian sampai ke 2 mata kaki, 2 buku lali. Adapun sapu kepala hanya sebahagian kecil saja sudah memada. Jadi tak timbullah kepala tu. Jadi air banyak, wajib berwuduk. Maka ketika berwuduk, di muka ada pembalut, di tangan ada pembalut, pembalut luka ke, di tangan ada seming kerana tangan patah ke. Ni persoalan yang banyak berlaku. Di kaki pun sama. Di kaki ada pembalut sebab kaki luka ke, kaki patah ke. Ni yang banyak berlaku. Maknanya wajib berwuduk serta wajib bertayamum. Ni wajib berwuduk serta wajib bertayamum. Wajib berwuduk serta wajib bertayamum. Tapi bertayamum tu bila? Bertayamum tu mengikut tertib wuduk. Bertayamum mengikut tertib wuduk. Ada ni? Bertayamum mengikut tertib wuduk. Tu nak tekan bab tertib. Nanti saya akan bicara. Tapi nak ceritanya, bertayamum bila? Mengikut tertib wuduk. Tu nanti saya akan bicara ketika berwuduk serta bertayamum. Nanti saya akan bicara. Tapi apabila bicara bab berwuduk serta bertayamum ni, berwuduk serta bertayamum ni, yang timbulnya nak bertayamum tu bila? Berwuduk ada rukun yang ke-6, iaitu tertib. Maknanya kalau pembalut tu di tangan, mengikut tertib wuduk, basuh muka comel-comel, pindah kepada basuh tangan comel-comel, dok rata air sebab di tangan ada pembalut, ada seming, barulah bertayamum sampai digiliran tertib tangan. Selesai bertayamum, barulah balik semula kepada tertib wuduk, sapu kepala, basuh kaki. Itu nanti akan bicara bab tayamum. Jadi senang jangan tanya lagi soalan tu. Tapi saya nak peringatan di sini, ambil faham molek. Berwuduk ada rukun tertib. Jadi untuk pindah satu-satu rukun, kena beres anggota sebelum. Sekarang tangan ada pembalut, ada seming. Pembalut tu luka, seming tu patah. Jadi basuh muka wuduk, niat ambil semayang. Basuh tangan wuduk,
Basuh tangan. Tok kata air sebab dihalangi oleh pembalut ataupun seming. Macam mana permasalahan ni? Untuk kawasan tok kata air wajib bertayamum. Bila bertayamum, mengikut tertib wuduk di giliran tangan. Bertayamum untuk tangan. Tangan beres. Sebab tempat molek basuh, pembalut sapu air. Untuk bawa pembalut ganti dengan tayamum, bereslah tangan. Kembali balik pada tertib wuduk. Sapu kepala, basuh kaki. Ni. Fokus di tertib. Macam mana kalau pembalut di tangan, saya basuh muka, saya basuh tangan, sampai ke siku. Tapi di tangan ada pembalut, ada seming. Saya tak tayamum lagi. Lepas tu, saya sapu kepala. Kemudian saya basuh kaki. Selesai basuh kaki, saya pun tak tayamum. Tayamum tu apa? Untuk tangan yang tak kata air tadi. Makna tangan tak selesai lagi lah. Tak selesai lah. Belum bertayamum untuk tangan yang tak kata air. Kalau tangan tak selesai, macam mana kamu sapu kepala basuh kaki? Mana tertib wuduk yang nak kena selesai satu-satu anggota? Barulah berpindah kepada anggota yang selepas. Ni. Ni hak bicara, hak banyak berlakunya. Berwuduk serta bertayamum. Nanti saya akan bicara. Sebab habis bicara wuduk ni, dia akan masuk kepada habis bicara wuduk, dia masuk habis wuduk dia masuk bicara air. Bicara sebab yang mewajibkan mandi. Lambat lagi kita ni untuk masuk bab tayamum. Bab tayamum surat 7 hak jawi ni. Tapi fokus kepada berwuduk sebab tayamum, ada pembalut, ada seming di mana-mana anggota wuduk. Dia fokusnya adalah wuduk, ada fardu rukun yang ke-6 iaitu tertib. Sebelum berpindah pada satu-satu anggota wuduk, kena selesai dahulu. Kalau perlu bertayamum dahulu pada anggota tersebut, barulah berpindah kepada anggota yang selepas mengikut tertib wuduk. Kemudian saya balik semula kepada tertib dan juga mualak. Tak ada jawapan dalam FB tu. Ketika mandi wajib, ketika berwuduk, tertib, wajib, mualak, sunat. Dalam mazhab Syafi'i, ketika mandi wajib, tertib dan juga mualak. Mana yang wajib, mana yang sunat. Ini uji minda. Kita mandi wajib, tertib, wajib ke sunat? Ketika mandi wajib, mualak, tertib ke mualak, wajib ke sunat? Ni ada satu jawapan. Jawapan hak betul ni. Jawapan daripada Faqirah, mandi wajib tiada tertib, mualak hukumnya sunat. Itu jawapan yang betul. Kenapa mandi wajib tak ada rukun tertib? Sebab mandi wajib satu anggota sahaja. Nak susung kat mana? Dia nak susung ni macam wuduk. Wuduk ada 4 anggota. Muka, tangan sampai ke siku, kepala, kaki sampai ke 2 mata kaki, 2 buku lali. 4 anggota. Kena jagalah susunan tertib dia. Baru ada tertib. Adapun mandi wajib, satu anggota sahaja. Ke nak bilang macam mana? Mandi wajib, apa satu anggotanya? Kepala, tengkok, perut, tangan. Tak bilang gitu. Satu anggota. Mandi wajib, satu anggota, satu badan. Kalau wuduk, 4 anggota, muka, tangan, kepala, kaki. Kalau tayamum, 2 anggota. Kalau tayamum, sapu debu di muka, sapu debu di tangan. Itu anggota tayamum. Anggota mandi wajib, 1 sekalian badan. Anggota wuduk, 4. Anggota tayamum 2. Jadi anggota mandi wajib 1, maka tidak adalah bicara tertib. Sunat mualat. Mandi wajib tu biar selesai sekalian anggota, barulah berhenti. Jadi mualat hukumnya sunat. Dia mandi separuh-separuh. Sejuk ke macam dia mandi separuh, niat mandi wajib. Dia berhenti. Ataupun dia mandi separuh, telefon masuk, panggilan mustahak. Kok ke mana pun kena jawab panggilan ni. Kalau tak jawab, jadi masalah pulaknya. Panggilan mustahak. Jadi mandi wajib baru separuh anggota tubuh kena airnya. Tapi panggilan telefon masuk, mustahak sangat-sangat, dia pun stop, dia berhenti mandi wajib tu. Tak habis lagi ni, berhenti dulu. Dia pun
Jawab telefon, lamalah hidup bincang. Panggilan mustahak ni kan. Jadi bincang pasti lama. Sesat panggilan telefon tu, Allah kering dah. Hak separuh tubuh yang mandi wajib tadi. Maka macam mana tu? Mualak hukumnya sunat. Dia sambung balik, hak tak kena air lagi tu sambung je lah. Lepas tu anggota yang basuh tadi tu kering molek ada dah. Tak apalah. Mualak sunat. Mualak tak, mengapa tu? Tak ada mualak tu. Sebab mandi separuh, dia jawab telefon, kering dah hak mandi separuh tu, baru sambung pula mandi wajib selepas selesai telefon. Orang panggil apa tu? Sudah tidak mualak ketika mandi wajib. Lepas tu macam mana? Tidak ada perkara sunat. Tak ada perkara sunat. Tu je lah. Tak ada perkara sunat. Ni. Dah kalau tak ada perkara sunat, sah ke tak ustaz? Tak ada perkara sunat. Dah sah, dah mandi wajib. Tak ada perkara sunat. Gitu je. Kadang-kadang orang kita tak ada perkara sunat, tak faham juga. Memang tak ada perkara sunat lah. Rugilah tak ada perkara sunat. Tapi dia bukan sengaja tadi. Kebetulan ada ada panggilan yang mustahak. Alhamdulillah. Ni ada tanya, kalau kembar siang ustaz, makna apa ni? Satu anggota juga, walaupun kembar siang pun. Kembar siang ni makna berdempek ada. Kalau kembar siang ni berdempek. Satu anggota lah. Satu anggota juga ketika mandi wajib. Kemudian ni saya nak sentuh bab lain lah pulaknya. Bab tertib mualak. Nak sentuh hal apa? Ni bukan hal wuduk dah ni, hal lain. Kalau tadi hal mandi wajib, hal lain. Orang kita ni biasa musafir. Dia musafir, dia jamak. Jamak ni saya bicara jamak bukan bicara kasar. Jamak bicara lain, kasar bicara lain. Jamak himpun zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak, itu dipanggil jamak. Jamak tu himpun. Adapun kasar tu memendekkan yang 4 jadi 2. Jamak himpun, kasar memendekkan 4 jadi 2. Yang saya bicara ni jamak. Bicara bab jamak ada 2. Jamak takdim, jamak takhir. Hak ni sidang pendengar mungkinlah nama tak pandai pun buat tu pandai. Sebab jamak takdim bahasa Arab. Takhir bahasa Arab. Jamak takdim ni faham lah dok, umumnya faham. Tapi kemungkinan ada yang nama tu tak kenal, buat tu pandai. Jamak takdim ni asar semasa tu zuhur. Takdim dahulu, takhir kemudian. Takhir pun cakap Melayu kita, takhir ni. Demo takhir semua semayang. Kemudian takhir. Mana apa takhir? Zuhur mai waktu asar. Tu jamak takhir. Jamak takdim asar mayang awak dan waktu zuhur pukul 1:30. Jamak takhir semayang di waktu asar pukul 5, zuhur dengan asar. Contoh. Lepas tu maghrib isyak samalah. Ambil zuhur asar je. Kita buat rekah ni. Maghrib isyak sama. Jadi kalau kita jamak takdim semayang zuhur asar pukul 1:30, tertib wajib, mualak wajib. Mana pun tertib, wajib semayang zuhur dulu, baru semayang asar. Jamak takdim. Wajib mualak. Apa dia mualak? Selepas salam zuhur, segera takbir asar. Jangan pisah lama. Selepas salam zuhur, wuduk batal. Tempat wuduk jauh. Kalau putus mualak, tak boleh buat dah jamak takdim. Zuhur siap dah ni. Asar kena tunggu pukul 4:30 nanti. Gitu. Putus mualaknya macam mana? Lepas salam zuhur, nak pergi ambil semayang. Kalau kira telus ataupun muat. Telus 2 rakaat yang ringan. Kalau semayang 2 rakaat yang ringan, beres dah. 2 rakaat yang ringan ni sidang pendengar, 2 rakaat hanya rukun tanpa hak sunat-sunat. 2 rakaat yang ringan ni, Allah, saya nak letak masa pun takut salah. 2 minit ke kalau 2 rakaat ringan? Tengoklah. Maknanya dia pergi ambil semayang
mari semula nak takbir asar. Kalau semayang 2 rakaat tadi yang ringan, selesai adanya, maka putus mualak. Dia kena asar semayang waktu asar nanti. Jadi jamak takdim wajib tertib, wajib mualak. Jamak takhir sunat tertib, sunat mualak. Jamak takhir sunat tertib, sunat mualak. Jamak takhir semai zuhur asar pukul 5 petang. Sunat semai zuhur dulu. Memanglah tuan waktu tu asar. Sunat semai zuhur dulu, walaupun pukul 5 tuan waktunya asar. Tapi zuhur dengan asar ni, kalau ikut tertib susunan semayang, zuhur dulu barulah timbul asar. Jadi walaupun pukul 5 petang tu tuan waktunya asar, disunatkan tertib. Sunat semai zuhur dulu barulah semai asar. Dah kalau semai asar dulu kan ustaz, sunat semai zuhur dulu baru semai asar. Kalau di semai asar dulu kan ustaz, sunat semai zuhur dulu baru semai asar. Dia tanya pula, dah kalau semai asar dulu kan ustaz, tak sah asar. Ustaz ni enggak, ustaz kata sunat, apa pula tak sah asarnya? Fahamlah. Bila semai asar dulu, tinggal perkara sunat. Sah ke tak? Tinggal perkara sunat ni sah lah. Ni kadang-kadang orang kita ni, dia soal tu nak wipu hati dia. Sunat tertib semayang jamak takhir pukul 5 petang. Sunat semayang zuhur dulu baru semayang asar. Sunat semayang zuhur dulu. Oh, kalau semayang asar dulu kan ustaz, sunat semayang zuhur dulu. Kalau semayang asar dulu tak sah. Tu gerang nak jawab. Mana pula ustaz kata tak sah, dah sunat. Tu kata sunat. Kalau kamu semayang asar dulu pun sah, tapi kamu tinggal perkara sunat. Kenapa kamu nak tinggal perkara sunat? Rugilah. Ni kadang-kadang orang kita ni, dia napuk kok mana dia napuk. Dia napuk, pukul 5 petang ni tuang dia asar. Zuhur ni mari tupang. Dia faham gitu. Dia pun semayang asar dulu. Maksud apa tu? Tinggal tertib. Lupuk satu perkara sunat. Rugi. Semayang zuhur dulu. Sebab apa? Sebab zuhur dengan asar ikut tertib, zuhur dulu, asar kemudian. Jadi masa jamak takhir, buat zuhur dulu, baru asar, ikut tertib. Sunat tertib. Mualak pun sunat juga. Lepas semayang zuhur, wuduk batal. Lepas semayang zuhur, pukul 5 petang ni, asar tak semayang lagi, masuk panggilan telefon yang mustahak. Dia pun ambil wuduk, kalau wuduk batal, dijawab telefon lama bersembang. Pukul 5 semayang zuhur, pukul 5 suku baru semayang asar, putus mualak. Tak ada satu perkara sunat. Gitu je. Faham tak ni? Jamak takdim wajib tertib, wajib mualak. Jamak takhir sunat tertib, sunat mualak. Ada ni, dia nak sahih ni. Soalan ada FB. Kira jamak takhir, sunat buat zuhur dulu, baru salat asar. Betul kan ustaz? Sebab dia sunat, sebab ikut tertib. Iyalah, betul lah tu. Jamak takhir pukul 5 petang, waktu asar, semayang asar dulu, baru semayang zuhur dulu, baru semayang asar. Sunat tertib. Sunat tertib. Tapi saya jumpa ramai orang buat asar dulu, baru semayang zuhur. Alasan dia, apa nak semayang zuhur dulu? Bukan waktu dia ni. Tuan waktu dia asar, buat tuan dia dulu. Hak nupang zuhur tu buat kemudian. Tahu bang apa? Tak ada tertib. Kamu sudah meninggalkan satu perkara sunat. Gitu je lah. Memang ramai orang faham gitu. Jadi jamak takhir tertib sunat, mualak sunat. Saya ni sambil-sambil tengok jam. Jadi nak tambah lagi ni. Hak tertib mualak ketika membaca Fatihah, rukun kauli, rukun bacaan dalam semayang. Tertib mualak ketika membaca tasyahud akhir. Yang mana tasyahud akhir macam Fatihah juga, rukun kauli, rukun bacaan di dalam sembahyang. Yang mana rukun kauli, rukun bacaan di dalam sembahyang ada 5. Satu, takbiratul ihram. Yang kedua, membaca Fatihah. Yang ketiga, membaca tasyahud akhir. Yang keempat, selawat selepas membaca tasyahud akhir, selawat atas Nabi. Yang kelima, yang terakhir, memberi salam. Itu dia 5 rukun kauli. Jadi ketika membaca Fatihah, apa hukum tertib mualak?
Ketika membaca tasyahud akhir, apa hukum tertib muallak? Ini ambil sempurna bicara tertib muallak je ni. Ambil sempurna bicara tertib muallak. Tapi kalau tak sempat, insya-Allah minggu depan lah. Sebab saya sebut tadi, saya nak sentuh balik lah soalan minggu lepas. Jadi soalan baru tak ada dah minggu ni. Soalan minggu lepas lah. Soalan berkaitan dengan kencing atas tilam yang tebal. Cara yang betul untuk menyucikan najis. Cara yang betul untuk menyucikan najis. Walaupun ini tajuk lain, tapi saya rasa perkara ni perkara yang berlaku dalam kehidupan kita lah. Anak kencing atas tilam tebal, macam mana cara bersih, cara yang betul. Ini soalan minggu lepas. Dia gini sedang pendengar. Ni kita ada masa 10 minit lagi ni. Saya fokus pada soalan hak minggu lepas ni. Kemudian tertib muallak ketika membaca Fatihah, ketika tasyahud akhir. Saya tak sempat, saya akan selip pula di minggu hadapan. Jadi minggu hadapan masih lagi bicara rukun tertib lah, yang rukun yang fardu ataupun rukun wuduk yang ke-6 ni masuk minggu yang keempat lah. Kalau minggu hadapan insya-Allah. Jadi berkaitan dengan anak kencing atas tilam tebal. Begini ya sidang pendengar. Sama je hukum anak kencing atas tilam, anak kencing atas sofa, anak kencing atas sofa, anak kencing atas cushion kereta. Samalah hukum dia tu. Ataupun kencing atas kapek masjid. Kalau kencing atas kapek rumah, kalau kencing atas kapek rumah, hak boleh halih tu mudah jelah, dia basuh, dia jemur di ampayang gitu jelah. Ni. Di sana kencing atas tilam, kencing atas sofa, kencing atas cushion, kencing atas kapek masjid contohnya. Sama je lebih kurang. Dia itu semua dipanggil najis aini. Najis yang ada ain dan ada sifat. Ain air kencing hilang, kering bukan hilang. Air kencing kering, tetapi sifat najis masih lagi ada. Bau air kencing ada, warna air kencing ada, rasa air kencing pun ada. Dia panggil najis aini. Dia ada najis ain, najis hukmi, najis pada hukum. Ini masa yang terhad ni pun sempat ke tidak dah tahulah sebab kena perici pula. Jadi yang pertama, wajib hilangkan ain dengan datangkan air. Datangkan air, kena ada jirim air, kena ada titik air. Oh, jadi dalam tilam banyaklah bertakung air. Dalam sofa, cushion, banyaklah bertakung air. Kalau mai siram air seumpama tu. Ini cara nak mengurangkan air masuk ke dalam tilam, masuk ke dalam sofa, cushion. Caranya macam mana? Sidang pendengar, belum lagi membasuh, tetapi hanya lap terlebih dahulu dengan kain basah. Tapi belum lagi membasuh najis. Kena faham molek. Belum lagi membasuh najis. Sebab membasuh najis kena ada jirim air. Sidang pendengar jangan lupalah, dahulu ketika saya menghuraikan membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki tak sama dengan menyapu kepala. Basuh, sapu tak sama, saya dah bicara dahulu. Hak membicarakan rukun wuduk, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki, beza dengan menyapu kepala. Membasuh kena ada air. Sekarang samalah, membasuh najis memang kena ada air. Sekarang ni belum lagi basuh, sidang pendengar, ambil faham molek, hanya lap sahaja dengan kain yang basah. Lap kain basah, lepas tu basuh kain, lap pula atas tilam, atas sofa, atas cushion, atas kapet, lap sambil-sambil kain tu basuh, lepas tu lap. Hilanglah sifat najis di luar tilam, di luar sofa, di luar cushion, di sebelah atas kapet. Hilang sifat. Bau tak ada, warna tak ada.
Dipanggil apa sidang pendengar? Dipanggil najis hukmi. Najis pada hukum. Kenapa masih lagi najis? Sebab kamu belum membasuh. Kamu hanya lap. Lap tidak makan membasuh. Tapi saya lap makan basuh ni, habis sifat dia. Tak ada bau, tak ada warna dah. Betul, tapi kamu belum basuh. Maka dipanggil najis hukmi. Najis pada hukum. Sebab kamu belum membasuh. Kamu hanya lap saja. Tidak boleh jadi suci dengan lap. Dia kena basuh. Tapi apabila kita lap, najis aini bertukar dengan najis hukmi. Najis aini kalau nak basuh sungguh, kena siar air. Banyak air masuk dalam tilam, dalam sofa, dalam kusyung. Banyak air masuk di dalam kapek masjid surau. Kapek tak boleh halih tu lah, digam dah tu. Jadi kalau basuh betul benar, banyak air akan duduk di dalam. Lap sampai kehilang sifat, hilang bau, hilang warna. Maka najis hukmi sidang pendengar. Najis hukmi ni cukup mudah. Datangkan air sekali saja di tempat tersebut. Air masuklah ke dalam tilam, sofa, kusyung tu sikit. Tak apalah, sikit je. Siram air sekali, maka suci dah tempat tersebut. Waktu macam ustaz, di dalam tilam, di dalam sofa, di dalam kusyung, memang ada najis di dalam tu. Kamu nak apa di dalam tu? Kamu tak sentuh dia pun. Kekal lah najis di dalam tu. Tapi dia di sebelah luar, sudah jadi suci selepas siram air sekali. Tak siram air pun tak apa, sidang pendengar ambil, panggil betul, spray air. Spray air. Atas tilam, atas sofa, kusyung ataupun kapek masjid, sudah jadi najis hukmi, spray air atas tu. Spray biar jadi banyak sikit. Biar ada titik air. Jangan sikit-sikit sangat. Biar kena ada titik air. Tapi taklah sebanyak air kalau kita siram tu jadi banyak sangat. Kalau spray, mana titik air sudah mertai kawasan tempat najis, di tempat air kencing tu lah. Di tilam, di sofa, di kusyung. Saya contoh air kencing ni samalah. Muntah ke, berok ke, samalah. Sama je kita bicara, tapi sebut air kencing lah senang. Orang muntah, ayam berok, kucing berok, samalah. Tapi mereka sebut kata air kencing. Maknanya spray air atas tilam, atas sofa, kusyung, kapek masjid yang tak boleh nak, yang sudah digam tu, maka sudah suci di tempat tersebut. Di dalam dia tu memanglah ada air kencing. Nak habis kencing di dalam tu, kalau tilam, belah lah tilam tu. Belah tilam, tak pakai rawa lah tilam. Belah dalam tu biarkanlah, tapi belah luar tilam, belah luar sofa, kusyung, suci. Tambahan pula sidang pendengar, tilam biasanya kita akan pakai dia punya cadar. Gitulah. Biasa kita pakai cadar. Pada ni timbulnya macam dengan sofa, dengan kusyung. Tapi tu alhamdulillah tu ada yang respon dalam FB tu, alhamdulillah dia kata dia faham. Apa kata molek-molek? Najis ada najis aini, nak kena basuh, kena basuh, siram air. Apabila siram air, banyak air akan masuk ke dalam tilam, sofa, kusyung ke, kapek masjid ke. Jadi kena cerdik. Hak najis aini ni kita lap, tak panggil membasuh, tak kena hukum lagi tu. Tapi tempat tu habis, hilang sifat, tak ada warna, tak ada bau, maka dipanggil najis hukmi. Pada ni aku pun ada tanya tu, yang lepas spray tu boleh dilap untuk kering ke ustaz? Hak kita spray yang menyucikan najis hukmi ni, air yang kita spray tengok baik, air yang kita spray tu dipanggil air mustakmal. Nak lap-lap lah, tak mau lap pun tak apa, sebab dipanggil air mustakmal. Jadi air yang kita spray atas najis hukmi tadi tu, kita spray, suci lah najis hukmi dengan air kita spray tu. Apa status air yang kita spray tu? Status air yang kita spray yang menyucikan najis hukmi tadi, status air tu kepada air dipanggil air mustakmal, air yang suci. Air mustakmal ni cuma tidak boleh menyucikan. Sidang pendengar, cukuplah masa kitanya 45 minit. Sambil-sambil laju sebab ini ialah soalan bab najis, soalan yang tidak berkaitan, tapi perlulah untuk menjawab
Kalau nak jawab, sekali jawab, tak puas hati, saya jawab pula di slot akan datang, begitulah. Biar tak apalah. Kita ni bukan kata nak berjalan, nak habis kitab pun tidaklah. Jadi untuk minta menghadapan, insyaAllah akan sama baliklah. Hak fardu ataupun rukun wudu yang ke-6, iaitu tertib. Jadi kalau minggu hadapan, masuk minggu yang ke-4. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.